المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk kita bersama pada pagi ini di dalam kuliah tajaan yang ditaja oleh Guru Infak Masjid Darsa 24. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati mereka, dijauhkan mereka daripada fitnah dunia yang ada, selamatkan daripada fitnah kubur dan juga fitnah dibangkitkan esok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyelamatkan kita daripada kemurkaannya dan dimasukkan kita semua selalu dalam keredaannya. Amin. Tajuk yang diketengahkan untuk kita pada pagi ini ialah bagaimana mendidik anak di zaman fitnah. Bagaimana mendidik anak di zaman fitnah. Zaman yang sedang kita duduk ni adalah zaman yang penuh dengan ujian dan fitnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada jalan untuk selamat daripada fitnah, terlebih-lebih lagi fitnah di akhir zaman ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan kepada rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah pun
dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah mendoakan kepada anak cucunya untuk keselamatan mereka, seperti mana yang Allah sebut, awassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sebut awassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sebut dan telah mewasiatkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, anak cucunya. Begitu juga Nabi Allah Yaqub mewasiatkan juga kepada anak cucunya, inna Allah astafa lakumud din, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk kamu agama ini, iaitu Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka kamu semua jangan mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Jadi bila tajuk yang diketengahkan bagaimana mendidik anak di zaman fitnah, jadi anak-anak mesti dididik di dalam ruang lingkup agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum daripada kita mendidik, terlebih dulu kita kena pastikan kita sendiri, mak ayah ni, betul-betul duduk dalam ruang lingkup agama. Jangan kita hidup di luar daripada ruang lingkup agama. Sebab anak-anak ni dia bukan setakat dia nak dengar kita kata apa, tapi yang lebih daripada tu dia nak tengok kita buat apa. Tu yang paling penting. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita ni nak buat apa pun mesti kita berpandukan kepada agama. Dari bangkit tidur sampai tidur balik, kita mesti beragama. Sementara pula Islam ni dia ialah ad-din. Ad-din ni makna ad-din ialah the way of life. Maknanya cara hidup. Allah Subhanahu wa taala telah meredai Islam ini ialah din kita. Inna dina 'indallahi al-Islam. Bahwasanya agama di sisi Allah itu ialah Islam. Maknanya agama di sisi Allah, cara hidup di sisi Allah yang Allah terima, cara hidup itu hanyalah cara hidup Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita tak hidup sebagai seorang Islam, maka kita akan hidup macam cara hidup orang lain daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dua tu je. Kalau kita tak hidup sebagai seorang Islam, maka hiduplah kita macam mana orang lain hidup, iaitu orang bukan Islam hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Barangkali bila kita faham macam ni, pendidikan. Nak hidup cara Islam, dia mesti yang pertama sekali berilmu. Mesti kena ada ilmu. Dan Islam ialah agama yang berpaksi kepada ilmu. Sebab itu ayat yang pertama-tama Allah turunkan ialah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang Allah suruh Nabi kita baca dengan nama Tuhan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.
Allah suruh baca, Allah suruh Nabi kita baca dengan nama Tuhan. Maknanya baca tu ialah ilmu. Ilmu mesti berpaksi kepada Tuhan. Ilmu mesti berpaksi kepada Tuhan. Yang ada hari ni orang mengaji juga, tapi bukan berpaksi pada Tuhan. Kalau kita tengok sistem pendidikan arus perdana, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tengok pada rukun negara pun, yang pertama kepercayaan pada Tuhan. Tuhan mana tu? Jadi semua warga negara Malaysia faham kata kepercayaan pada Tuhan itu Tuhan masing-masing agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hindu percaya pada agama, pada Tuhan dia. Buddha percaya pada Tuhan dia. Kristian dengan Tuhan dia. Islam dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sedangkan yang Allah aku agama Islam ya. Inna dina indallahi al-Islam. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Inna dina indallahi al-Islam. Islam ni dia bukan ritual ibadat, cara nak buat ibadat semata-mata ataupun cara nak buat ibadat saja, tapi cara hidup yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak hidup di dunia ni? Hidup di dunia kena pakai agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak buat apa? Kena tengok hukum hakam agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana semua kena pakai agama. Kita nak ada rumah baru, kena rujuk macam mana praktikal kita nak masuk rumah baru, kita nak buat rumah dan sebagainya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita nak berniaga, nak niat macam mana, agama kita suruh buat apa, bila dah berniaga nak kena buat macam mana, apa sunat dia, apa tuntutan dia, semua kena berpaksi pada agama. Kita nak memilih pemimpin, bukan boleh pilih ikut suka. Dia kena pilih pemimpin yang diredai oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pemimpin bukan boleh bila orang masuk nak bertanding pilihan raya, kita pun nak masuk juga, tapi tak tahu tujuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi semua ni dia kena tahu tujuan ataupun paksi agama macam mana. Orang menikah, kita nak nikah, tapi tahu tak nak nikah tu tujuan dia apa, untuk dapat apa, niat macam mana dan sebagainya. Jadi bila mana semua ni tak pakai agama, maka lingkuplah tujuan kehidupan, tak tercapailah tujuan yang Allah hendak kita hidup di dunia ni. Allah hendak kita hidup di dunia ni jadi khalifah. Tapi bila mana kita tak pakai agama, kita tak tahu tujuan hidup di dunia, kita hidup di dunia, kita tak jadi khalifah Tuhan. Kalau khalifah ni dia membetulkan kehidupan diri dia, dia membetulkan kehidupan orang lain juga. Kalau dah tak faham tujuan jadi apa di dunia ni, sepatut jadi apa, hidup dia sendiri rosak, dia tolong perosak pula hidup orang lain. Ni kalau tak faham pasal apa Allah cipta dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian, jadi
Kau tengok ayat tadi, wawassa biha Ibrahim bibanihi wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqubu ya baniya. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Yaqub berpesan kepada anak cucunya, innallaha astafa lakumuddin, maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk kamu semua agama ini. Disebut dengan ad-din. Ad-din tu dengan isim ma'rifah alif lam, mana peruntukan satu saja yang khusus, iaitu Islam. Tak ada hal lain. Sebab alif lam tu memberi makna khusus, iaitu agama. Yang khusus iaitu Islam. Jadi maknanya hidup ni kena pakai agama. Jadi siapa-siapa yang nak hantar anak pergi sekolah, pilihlah sekolah agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tidak, kita akan lahirkan anak-anak yang tak akan jadi penejuk mata hati kita. Salah Sayyidina Muhammad. Okey, hidup kena pakai agama. Lepas tu kena pesan, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kamu jangan mati sekali-kali. Fala tamutunna, mai dengan nun taukid saqilah. Kamu jangan mati sekali-kali, nun cadah belakang. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, melainkan kamu mesti mati dalam keadaan Islam saja. Okay, macam mana seorang tu boleh mati sebagai seorang Islam? Seorang tu boleh mati sebagai seorang Islam kalau dia hidup sebagai seorang Islam. Macam mana hidup sebagai seorang Islam? Hidup sebagai seorang Islam adalah hidup berbekalkan takwa. Seperti mana yang Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah kata, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih. Maknanya, bila sebut takwa ni, kena perhati dua perkara ya. Apa perintah Allah, apa larangan Allah. Dua ya. Macam mana kita dengan perintah Allah, kena buat sungguh-sungguh. Macam mana kita dengan larangan Allah, kena tinggal sungguh-sungguh. Hidup ni kena buat dua perkara ya. Perintah Allah kena buat sungguh-sungguh, larangan Allah kena tinggal sungguh-sungguh. Barulah orang tu disebut dengan haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, kita ni, benda ni simple ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak murid saya sangat tak suka lepas pakai topi. Topi hat cap lah. Hari ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dulu-dulu tutup guru bagi pakai topi hat, topi Cina, hat pergi buat kebun. Topi tu nak pakai tak apa. Pasal topi tu dulu fatwa, topi boleh pakai, topi tu ya. Topi ni tak boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa tak boleh? Sebab dia tidak melambangkan ciri-ciri seorang yang bertakwa, ataupun dia mencerminkan orang fasik. Dia mencerminkan orang yang fasik. Tok guru dulu tak bagi pakai. Kalau pakai topi orang hilang. Kalau pakai topi, jadi hukum tok guru dulu hang tak warak. Dia tak menjaga fiqh kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi
Saya masih pegang dengan pegangan Tok Guru dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Termasuk dalam didikan pada anak-anak di madrasah. Saya tak bagi pakai juga anak-anak pakai di madrasah, bahkan di rumah dia pakai seluar jin. Sedangkan bukan haram pakai seluar jin, tapi tak boleh pakai sebab dia tak mencerminkan seorang yang soleh. Bukan berarti orang pakai seluar jin tu tak soleh, no, tapi tak mencerminkan seorang yang soleh. Kalau seluar jin boleh sama level dengan jubah pakai, Sallallahu Muhammad, faham tak? Kalau seluar jin tu boleh sama level dengan jubah pakai, tapi sekat Allah tak boleh challenge lagi jubah. Kalau tengok anak-anak tahfiz Sallallahu Muhammad, lepas hafal Quran mereka pakai macam mana? Pakai jubah putih, pakai serban. Lepas tu bila mana kita nak naik rumah baru, kita panggil anak-anak tahfiz, mai baca Quran, mai baca Yasin. Lepas tu kita tua-tua nak tengok, ya Allah, kita rasa sejuk aja. Tengok anak-anak tahfiz, kita kata, kalau cucu aku lah, kan? Tapi kalau mai pakai seluar jin, sejuk lah tengok budak-budak ni. Awak malu pakai seluar jin tu, tak boleh tak sampai lagi. Kalau sampai tak apa, tak sampai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya sekecil-kecil tu pun kena ambil kira, sebab dia didikan. Allahumma salli ala Sayyidina. Bahkan saya di sekolah madrasah, anak-anak ni kalau mereka nak keluar daripada asrama, tangan pendek pun saya tak pergi pakai. Kalau dia main, dia keluar main petang-petang tu, Sallallahu Alaihi Muhammad, main bola petang-petang tu, pakai seluar, pakai tangan pendek. Bukan seluar pendek, tangan pendek, baju tangan pendek. Saya kata masuk, duduk dalam asrama, jangan duduk keluar. Nak keluar main, tangan panjang. Ni ajak bermuruah. Kalau kita tak mampu nak ajak mereka beragama, kita hanya mampu mengajak mereka bermuruah, okey, ajak mereka bermaruah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab kata ulama, ishab ashabad din fa illam tajidu fashab ashabal muru'ah. Jadi kamu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bermusahabahlah dengan orang yang ada agama. Tapi kalau kamu tak jumpa orang yang ada agama, kamu jumpa dengan orang yang ada maruah saja, berkawanlah dengan orang yang ada maruah. Akan membentuk peribadi kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi maruah ni apa? Maruah ni bila mana dia keadaan dia bukan haram, tapi kalau buat peribadi kita kurang, tu dia panggil maruah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, pakai tangan pendek bukan berdosa pun. Pakai baju tangan pendek tak berdosa pun. Tapi kalau dibuat oleh orang agama, jadi kurang. Salah Sayyidina Muhammad, jadi kurang. Dan begitulah mendidik. Dia macam ni, ambil wuduk Salah Sayyidina Muhammad, dia kena lebih daripada siku. Walaupun dikatakan ambil wuduk tu, disuruh kita ambil wuduk, basuh tangan sampai siku, tapi bukan sampai, lebih pada siku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekalipun aurat laki-laki daripada pusat sampai lutut, bukan sampai lutut, kena lebih daripada lutut. Pasal apa? Sebab ma la yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Setiap sesuatu yang tak sempurna wajib, melainkan dengan dia, maka dia wajib. Fahamlah kaedah tu. Jadi kalau kita pakai sama parah dengan lutut, terselak lah. Jadi kalau macam tu kena lebih, jadi hal lebih tu wajib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah yang saya pakai.
Bukan berdosa pun pakai tangan pendek, tapi kena bagi lebih supaya anak-anak ni mereka jadi orang yang malu. Kalau kita tak ajak malu, lepas tak malu. Nak malu sendiri, nak malu sendiri, kalau tak dididik tak malu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hidup di zaman fitnah lebih-lebih lagi mesti berpaksi kepada agama. Ini pesan Nabi-Nabi, pesan Rasul-Rasul dulu-dulu. Soalan Sayyidina Muhammad, pakai agama. Jadi nak pakai agama ni Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana-mana orang yang hidup sebagai seorang Islam, dia akan mati sebagai seorang Islam. Seorang Islam yang hidup berbekalkan takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah kata, berbekallah kamu. Pasal apa Allah suruh kita berbekal? Sebab bekal ialah satu yang sangat penting dalam kehidupan. Tak ada bekal yang paling baik lebih daripada takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zad, kata Allah. Kerana sebaik-baik bekalan ialah takwa. Fatazawwadu, buat bekal, kata Allah. Sebaik-baik bekal ialah takwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi-Nabi pesan pada anak cucu mereka, pegang dengan agama kuat-kuat. Tambah-tambah di akhir zaman ni, seseorang tu nak berpegang kepada agama seperti berpegang dengan bara api. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau kita tak pegang sungguh, nak pegang genggam bara api. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang selamat, orang macam mana? Orang yang pegang sungguh-sungguh sampai padam bara api. Maknanya dia akan terkesan dengan berpegang kepada agama. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, dahsyatnya fitnah ni, dia akan menyakitkan kita. Tapi dengan sakit itulah kita akan selamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti Nabi janji, mana-mana orang yang berpegang dengan agama dan sunnah Nabi di akhir zaman, dia mendapat 100 pahala mati syahid. Sebab berat, sebab teruk, sebab payah nak buat. Nabi sebutlah hadisnya, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa yang berpegang dengan sunnahku di zaman rosak umatku, maka dia akan mendapat 100 pahala mati syahid. Janji Nabi. Pasal apa Nabi janji begitu sakan, begitu hebat? Sebab susah sangat nak hidupkan sunnah Nabi di akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah, itulah yang menyelamatkan kita semua. Dan saya teringat waktu Jah 3, ayah saya balik Mekah tahun 79. Waktu tu saya Jah 3. Ayah saya dia balik Mekah, dia mula tinggal hak dia pakai sebelum balik Mekah. Sebelum pergi Mekah, dia pakai baju, dia cikgu, desa, ngajak orang putih, Sallallahu alaihi Muhammad, mengaji star sekolah putih di Ipoh, Sallallahu alaihi Muhammad. Dia pakai baju buh dalam, Sallallahu alaihi Muhammad, macam cikgu-cikgu lain lah. Nak pergi sekolah, sikat rambut bergelok, pergi sekolah. Balik tahun 79 tu, dia mula tak pakai dah semua tu. Tak pakai kemeja, pakai jubah. Tapi seluar pakai seluar hari tu dia pakai dalam jubah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jubah pula singkat. Jubah ikut sunnah singkat. Jadi seluar tu labuh. Boleh bayang tak? Sallallahu alaihi Muhammad. Bos serban. Serban tu hak dia pakai serban tu, hak tok guru ijazah tak ada serban tu dia pakai pergi sekolah. Bukan sangkat dia pakai macam tu, dia suruh saya, adik, kami kena pakai kepiah pergi sekolah.
Soalan senama. Oleh kerana kita ni anak hak ikut perintah, patuh, boleh kepiah. Masalahnya pakai lot pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh bayang tengok, pakai kepiah putih, pakai selot pendek. Pergi sekolah ni macam kudung kepala. Naik basikal tengah-tengah pekan, kalau pegang lebih sekolah tu, lalu tengah pekan tu macam tak ada kepala, kudung. Malu tak ada dah. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi hatulah jaga saya. Di sekolah orang pekat mengorak lah budak-budak perempuan hak lawa-lawa. Tapi kita tak boleh ngorak dari kepala ni, ada kepiah atas kepala ni, Isyan tak boleh pi ni. Hak tu bagi jadi baik. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi hak itulah yang saya didik anak-anak, anak lelaki 2 orang. Daripada kecil dia kena pakai kepiah. Nak keluar kepiah pakai, nak pakai kepiah. Tapi lepas tak terap kan anak depa tu serak. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tak faham pun. Jadi subhanallah, salah Sayyidina Muhammad dulu kami nak keluar rumah pakai kepiah dulu. Jadi kalau kecil kita tak semat, kita tak suruh besar lepas tak pakai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu jaga, nak bagi jaga, nak jaga agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu tuan-tuan bayang tengok dia dah 3 dah mula pakai. Berapa tahun lagi dah duduk sekolah dah? 3 tahun, 4, 5, 6. Dalam hati ni fikir, ya Allah, bila aku nak keluar sekolah dah, nak lari daripada sekolah dah, sebab kepiah kena pakai, selot pendek kena pakai. Zaman tu tak ada orang pakai selot panjang. Tapi ayah dia faham perasaan saya kot. Soalan Sayyidina Muhammad. Waktu dilantik jadi pengawal Hajah 4 tu, soalan Sayyidina Muhammad, dia buat selot putih, selot pengawal tu. Tapi selot putih tu betul tu tak lajak sampai habis. Tengah-tengah putih. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi nak kata selot hawai tak hawai juga. Soalan Sayyidina. Jadi pun lagi teruk menanggung tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Lagi 2 tahun nak tunggu jadi 5 jam 6. Tapi hebatnya sebab cikgu saya, satu cikgu tu, dia panggil saya Haji. Dia kata boleh nak buh kepiah atas kepala, dia panggil Haji. Waktu tu jam 4 dia panggil Haji lah. Haji jawab. Jadi kita berbangkit jawab. Haji mai. Dia panggil Haji kat saya, dia tak panggil nama saya. Dia kata kat saya, dia kata, mana tahu esok boleh pergi Mekah, dia kata. Bila saya sampai di Mekah, ketika umur saya 22 tahun, saya teringat bekat cikgu panggil Haji. Boleh buat haji pada tahun 82. Bukan tahun 92, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi dengan bekat cikgu panggil Haji, boleh main Mekah buat patuh haji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi mana kena didik macam tu di akhir zaman ni. Jadi faham tak? Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Susah nak tegak sunat di akhir zaman. Payah. Oleh kerana payah, soalan Sayyidina Muhammad dapat 100 pahala mati syahid. Allahu Akbar. Jadi itulah cara kita nak terap dan jua anak-anak macam mana nak bagi mereka selamat di zaman fitnah ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Dan bila kita terap, bila mana kita didik, kita kena mantau pula. Bila tak buat, pasal apa tak buat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kena pastikan dia mesti buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi itulah secara teori macam mana kita nak didik anak-anak di zaman fitnah. Kesimpulannya, orang yang nak didik anak-anak di zaman fitnah ni, yang kita simpulkan, dia mesti pakai agama, dan kita tu mak ayah tu mesti kuat berpegang kepada agama. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau kita tak pegang kuat pada agama, macam mana kita nak bagi anak-anak kita kuat pegang agama?
tak akan boleh dan tak akan mampu. Sebab anak-anak ni dia bukan pakai yang kita kata, dia pakai yang kita buat. Ada tengok hari-hari kita buat, hatu dia pakai. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu kata ulama, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal tingkah laku, lisanul maqal ucapan, perkataan. Kata ulama, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Masalah Sayyidina Muhammad. Lidah tingkah laku lebih orang faham, lebih fasih daripada lidah ungkapan perkataan. Masalah Sayyidina Muhammad. Kalau kita kata budak-budak duduk bersembang kan, Sayyidina Sayyidina Muhammad diam, dia bukan nak pakai sangat, dia berhidup macam ni, lain rasa dia. No? Kalau orang tu kata hana nak menumbuk, tak rasa apa lagi, angkat macam tu, ni lain. Maknanya tingkah laku tu lebih orang faham daripada perkataan. Taib, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mendidik anak-anak, anak cucu kita di akhir zaman ini, insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan Islam dan agama ini sampailah ke hujung umur kita, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.